Assalamualaikum, hai. Bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia, saya Pasha Rahim dan hari ini ditemani saya Herlina Pahlavi. Terima kasih kerana bersama-sama kami pagi ini dan diharapkan anda semua berada dalam keadaan yang baik. Maklumlah semalam hujan dan baru saja selesai cuti peristiwa. Semalam kalau kita tahu 3 negeri telah pun bercuti sempena dengan kejayaan pada PRN yang berlangsung hari Sabtu hari itu. Jadi diharapkanlah hari ini kita tidaklah terasa bermalas-malasan sebab kita dah ada long weekend. Seperti biasa kita akan bersiaran selama 1 jam secara langsung dari Wisma Bernama akan kongsikan pelbagai informasi dan berita yang terkini dan juga kita membincangkan satu topik yang amat menarik hari ini berkenaan dengan ekonomi madani. Tapi sebelum itu macam biasa kita kongsikan sedikit berita daripada portal bernama.com. Pertama sekali, pengerusi Pakatan Harapan Negeri Sembilan Datuk Seri Aminuddin Harun mengangkat sumpah jawatan sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan pada bagi penggal kedua semalam. Jadi Aminuddin berumur 56 mengangkat sumpah jawatan di hadapan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Mukhris Ibni Almarhum Tuanku Munawir di Istana Besar Seri Menanti pada jam 4.15 petang dan turut berangkat ke istiadat penyerahan watikah pelantikan dan mengangkat sumpah Menteri Besar Negeri Sembilan itu ialah Tunku Ampuan Besar Tuanku Aisyah Rohani Tengku Besar Mahmud dan juga Tunku Besar Seri Menanti Tunku Ali Ridauddin Tuanku Mukhris. Jadi keputusan PRN Negeri Sembilan pada Sabtu lepas menyaksikan gabungan PH dan juga Barisan Nasional berjaya membentuk kerajaan negeri selepas mendapat 31 kerusi, iaitu 17 kerusi PH dan juga 14 kerusi BN, manakala Perikatan Nasional 5 kerusi. Jadi pada PRN kali ini Aminuddin mempertahankan kerusi Dewan Undangan Negeri Sikamat apabila menewaskan calon PN dan juga 2 calon bebas dengan majoriti 2,662 undi. Jadi diucapkan tahniah kepada Datuk Seri Aminuddin kerana berjaya mempertahankan kerusi beliau. Dan beliau bukan sahaja Ketua Menteri atau Menteri Besar yang mengangkat sumpah semalam. Semalam juga telah berlangsung proses ataupun majlis angkat sumpah untuk Ketua Menteri Pulau Pinang Chow Kon Yew dan juga Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Noor. Okey, bercakap tentang pilihan raya dan sebagainya, dan bulan ini kita tahu bulan kebangsaan dan temanya mungkin tak tahulah, mungkin ada setengah antara kita tahu, setengah antara kita mungkin macam betul ke panjangnya tema kali ini. Okey, tema kali ini adalah Malaysia Madani Tekad Perpaduan Penuhi Harapan. Itu tema yang dipilih bagi sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2023 yang saya kira cukup mempunyai makna yang sangat mendalam dan boleh kita hayati segenap lapisan masyarakat. Dan tema ini bertepatan dengan sosio-politik negara dan mengajak kita semua rakyat untuk mengukuhkan semangat perpaduan dalam menghadapi pelbagai cabaran termasuklah ketidaktentuan ekonomi global. Dan ini pandangan seorang penganalisis politik, Encik Mujibu Abdul Muiz. Mesej tema ini jelas melambangkan betapa pentingnya perpaduan dalam memacu pembangunan ekonomi serta mengangkat martabat rakyat ke tahap yang lebih tinggi. Dan sudut pandang ini juga dikongsikan oleh Timbalan Pengerusi Kluster Kesepaduan Sosial dan Perpaduan Nasional Akademi Profesor Malaysia APM, Profesor Dr. Sarjit Singgil, yang berkata perpaduan yang utuh penting dalam usaha menjadikan Malaysia sebuah negara yang maju, disegani di persada antarabangsa, seterusnya menarik pelaburan asing. Dan beliau berkata idealisme ini akan dibawa untuk tema idealisme yang dibawa sebagai tema untuk Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia ini adalah penting untuk membina identiti negara Malaysia seperti yang kita idamkan sejak merdeka lagi. Baik, dan seterusnya di negeri Melaka, SW Corp telah pun kesan 40 lokasi pembuangan sampah haram di Melaka sejak daripada bulan Januari lagi. Dan Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam Melaka mengesan lokasi-lokasi tersebut ini di seluruh negeri sehingga bulan April tahun ini. Jadi menurut pengarahnya Khairul Adha Abdul Muttalib berkata pihaknya mendapati kebanyakan
kebanyakan kegiatan pembuangan sampah itu ia berlaku hasil dari aktiviti pengubahsuaian bangunan atau rumah disebabkan segelintir pihak yang suka mengambil jalan mudah. Jadi faktor ini didorong kerana pihak kontraktor mahu menjimatkan kos pembuangan sisa pepejal ke tapak pelupusan yang dibenarkan, dan rata-rata yang melakukan perkara itu tidak memiliki lesen pemungutan sisa pepejal. Jadi Karul Adha juga berkata anggota pengawal kuasa SW Corp sentiasa melakukan pemantauan dan juga intipan sekaligus menahan mereka yang didapati melakukan kesalahan-kesalahan tersebut. Sementara itu, Muhammad Nur Islam berkata jumlah kutipan kita recycle di negeri Melaka ini telah pun mencapai sebanyak 117,307 kilogram sejak Januari hingga ke bulan lepas, dan pihaknya juga menyasarkan untuk mewujudkan 5 lagi PPLK di negeri Melaka untuk memudahkan orang ramai menyertai program Kita Semula. Jadi ini antara usaha-usaha yang amat penting dilakukan dan untuk kita sebagai rakyat juga menjaga kebersihan persekitaran kita dan juga untuk kita mengurangkan pembuangan sampah merata-rata. Betul, itu juga semangat yang mungkin kita boleh lakukan bersempena dengan Hari Kebangsaan tahun ini. Dan untuk anda di luar sana yang ingin nak berkongsi harapan anda atau mungkin ucapan apa saja berkaitan dengan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia, anda boleh saja hantar ke email kami iaitu di akmbernama.tv@gmail.com. Hantar, tak kisah anda dalam negara, luar negara, hantarkan saja ucapan ataupun apa saja yang anda inginkan untuk Malaysia bersempena dengan Hari Kebangsaan pada tahun 2023 ini. Dan seterusnya, seperti biasa kita nak tengoklah bagaimana agaknya ramalan cuaca untuk hari ini, dan seterusnya bersama rakan penyampai dari Bilik Berita. Silakan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nurni Samsila Osman langsung dari Bilik Berita. Baik, kita teruskan dengan laporan utama berita. DAP bersetuju agar seorang wakil UMNO mewakili Barisan Nasional dilantik sebagai ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri di Pulau Pinang bagi mengangkat semangat kerajaan perpaduan. Setiausaha Agung DAP Anthony Loke berkata perkara itu sebulat suara dipersetujui dalam mesyuarat Jawatan Kuasa Eksekutif Pusat CEC DAP. CEC tadi telah pun bersetuju supaya kita mencadangkan kepada Ketua Menteri untuk melantik seorang ahli Exco daripada parti UMNO mewakili Barisan Nasional, sebab ada dua calon Barisan Nasional yang menang di Pulau Pinang, maka kita akan melantik wakil Barisan Nasional daripada UMNO untuk menduduki dalam Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Anthony berkata demikian pada sidang media di Ibu Pejabat DAP malam tadi. Pulau Pinang adalah satu-satunya negeri diterajui DAP menerusi pimpinan Pengerusi Pakatan Harapan Pulau Pinang, Chow Kon Yeow, yang mengangkat sumpah sehari selepas pilihan raya negeri berlangsung. Kon Yeow dipilih selaku Ketua Menteri bagi penggal kedua setelah gabungan PHBN menang 29 daripada 40 kerusi Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang. Daripada jumlah itu, DAP menang ke semua 19 kerusi ditandingi, manakala PKR meraih 7 kerusi, BN 2 dan Amanah 1 kerusi. Menteri Besar Perak Datuk Seri Sa'arani Mohamad menafikan ada mengeluarkan kenyataan berhubung tindakan jika Menteri Besar Negeri Sembilan tidak dilantik dalam kalangan Wakil Rakyat Barisan Nasional seperti yang tersebar dalam poster yang tular di media sosial. Beliau berkata perbuatan mewujudkan kenyataan palsu itu langsung tidak membawa sebarang manfaat kepada negara serta rakyat dan menasihati pihak terbabit agar menghentikan politik yang berunsur fitnah serta mengadu domba.
Terdahulu tersebar poster yang mendakwa Datuk Seri Saarani mengeluarkan kenyataan tidak akan teragak-agak membuat satu keputusan besar sekiranya Negeri Sembilan gagal diterajui Menteri Besar dalam kalangan Ahli Dewan Undangan Negeri BN. Maxis bersetuju memeterai perjanjian akses 5G dengan Digital Nasional Berhad DNB. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil berkata persetujuan itu berikutan beberapa siri perbincangan sejak keputusan Jemaah Menteri pada 3 Mei lepas untuk menukar model pelaksanaan 5G ketika ini kepada 2 rangkaian. Pertukaran itu akan dibuat sebaik pelaksanaan semasa bawah DNB mencapai 80% liputan di kawasan berpenduduk. Fahmi sebelum ini berkata selain Maxis, Celcom TG, Telekom Malaysia, U-Mobile dan YTL Communications akan memuktamadkan proses pemegangan saham dalam DNB. Seterusnya menyokong pembangunan rangkaian 5G oleh DNB hingga mencapai 80% liputan di kawasan berpenduduk menjelang penghujung tahun ini. Ia susulan kejayaan pasukan petugas pelaksanaan 2 rangkaian 5G Malaysia mencapai persetujuan berkaitan penyertaan ekuiti dalam DNB dan perjanjian akses 5G bersama DNB. Sekian daripada saya Nurni Samsila Osman langsung dari Bilik Berita Malaysia Madani Tekad Perpaduan. Salam hormat. Assalamualaikum. Baik, kembali bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia. Terima kasih kerana setia lagi menonton. Hari ini kita akan bercakap mengenai ekonomi madani setelah 6 negeri telah pun mengadakan pilihan raya negeri masing-masing. Sekarang ini kita nak bercakap mengenai hala tuju negara secara keseluruhannya dan bagaimana kita akan dapat mencapai impian dan juga hasrat rakyat dan juga negara dan juga aspirasi-aspirasi yang telah pun diumumkan. Jadi pada pagi ini bersama kami Datuk Wira Dr. Rais Hussein yang merupakan Presiden dan juga Ketua Pegawai Eksekutif dari Email Research untuk kita membincangkan dengan lebih lanjut lagi mengenai memperkasa ekonomi madani ini. Selamat datang. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Terima kasih. Okey, sebagai permulaanlah untuk pagi ini untuk kita membuka tirai perbincangan kita mengenai ekonomi madani itu sendiri. Mungkin Datuk boleh kongsikan sedikit secara asas ataupun secara amnya sasaran ataupun misi utama ekonomi madani ini sendiri. Kalau kita lihat kepada strategic trust yang telah diambil oleh Datuk Seri Anwar sejak dia mengambil jawatan sebagai Perdana Menteri, ada 7 trust dia. Trust pertama tu unity and understanding ataupun perpaduan dan persefahaman. Kita lihat selepas election baru ni, pilihan raya baru ni, it's quite a divisive election. Jadi daripada mula lagi dah unity and understanding ni is a very important, very clear. Dan keduanya cost of living, mitigating cost of living. Kos sara hidup sekarang ni melambung tinggi. Kita tahu perkara-perkara itu. Dan ketiganya radical transparency ataupun ketelusan dan juga tata kelola yang baik. Ini banyak ditekankan oleh Datuk Seri Anwar sebabnya kita lihat kita negara telah kehilangan lebih kurang 4.5 trilion ringgit, bukan bilion, trilion ringgit kepada ketirisan dan rasuah dalam masa 26 tahun. Dan this is a very big number. Kalau kita lihat kepada hutang negara kita 1.5 trilion ringgit. Kita boleh dari negara yang bebas hutang kalau duit-duit itu tidak disalah pakai, ya. Dan lepas tu adalah food security, sunrise technology, FDI semua tu. So 7 pokok perkara pokok ni mewarnai arah ekonomi madani. Ekonomi madani tidak bermula selepas pilihan raya negeri. Ekonomi madani sudah pun bermula sebelum, i.e. masa beliau telah dilantik sebagai Perdana Menteri. Dalam kalau kita lihat kepada apa dia ekonomi madani, selalunya semua negara
tidak yang terkecuali semua negara akan fokus kepada GDP growth ataupun economic growth ataupun clean technology atau semua yang besar-besar in terms of growth, kan? Tapi jarang ada negara yang fokus kepada bagaimana kek GDP ini di-share dengan semua. Kalau kita lihat kepada salah satu negara yang buat begini adalah negara Germany. They call that inclusive market economy. Market economy yang inklusif. Maknanya market economy jalan, growth apa semua tu, tetapi labor ataupun yang orang kebanyakan macam kita ni will not be left. Maknanya kalau kita lihat kepada share of the cake of GDP sekarang di Malaysia, lebih kurang 32 hingga 35%. Mungkin jatuh sedikit selepas COVID dengan global economy ini. Tapi sasaran kerajaan Madani untuk membawa ke 45%. Memang satu anjakan ataupun lonjakan yang besar. Betul. Mungkin mengambil masa yang sedikit. Tapi bila diwawarkan tentang progressive wage, yang link to productivity, ini adalah permulaan. Kita di Malaysia ni dalam tahun 80s, mid-80s, kita mengambil pathway low wages, low technology, manufacturing and banyak employment. So kita bawa FDI, semua datang sini guna pakai labor kita, all the incentive yang kita bagi apa semua. Tapi kita cuba tengok satu lagi negara yang agak sama dalam pembangunan dari segi pembangunan ekonomi dan sebagainya, Korea Selatan. Mid-80s tu, dia slum macam setinggan. Kalau pergi ke Seoul, macam setinggan. Cuba tengok mereka hari ini. Sebab pathway mereka ni pula, dia ambil pathway of innovation. High income, high technology, apa semua tu. Mungkin sedikit susah, mungkin ada unemployment dan sebagainya, inflasi dan sebagainya. Tapi Korea Selatan dah jauh ke hadapan. Kalau kita lihat kepada apa nama ni, in terms of per capita PhD holders di dunia, Korea Selatan mempunyai PhD per capita paling tertinggi. Kalau kita tengok PhD satu company ni berapa PhD yang terbanyak, syarikat yang Samsung ni mempunyai 50,000 PhD holder yang researcher satu company. Paling terbanyak di dunia. So maknanya polisi mereka dah start daripada dulu. Dan kalau kita lihat baru-baru ini, Menteri Ekonomi Rafizi banyak menekankan inovasi kan. Banyak menekankan solution operational. So kalau kita lihat kepada ekonomi Madani as a such, as a ni, dia masih work in progress. Sebab kita lebih berdekad-dekad kita mengikut arus ekonomi yang lain sedikit. Sekarang ni kita akan masuk ke ekonomi yang akan bukan saja fokus kepada atas growth apa semua tu, malah yang pekerja-pekerja semua. So untuk menaik taraf kualiti hidup rakyat. Okey, dan bercakap tentang itu, saya pasti akan ada solusi ataupun plan jangka pendek, jangka panjang dan jangka sederhana. Mungkin ML Research ada melakukan sebarang penyelidikan tentang, kalau kita boleh kaitkan kita dengan Jerman, Madani Inclusive MIM market ni. Betul. Apa yang kami buat, macam kita buat banyak kajian-kajian secara bebas, kami tidak dikongkong oleh sesiapa, dan kami melihat kepada apa yang telah diwar-warkan oleh kerajaan ataupun pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim ni. Kita lihat ada yang jangka masa pendek, ada yang jangka masa pertengahan, jangka masa panjang ni I think still work in progress. Kalau kita lihat, saya ada bagi slide tu. Kalau kita lihat kepada jangka masa pendek, dua perkara comes out big way. Kos sara hidup dengan kemiskinan tegar. Kalau kita lihat, yang ni bukan slide, ini lagi satu. Ini slide pertengahan. Ini pertengahan yang kita pergi balik kepada jangka pendek. Bila kita lihat apa dia kos sara hidup, ini membentras, kalau kita tengok sasaran ataupun target dia, membentras kemiskinan tegar, ataupun Datuk Seri Anwar Ibrahim selalu menggunakan perkataan menoktahkan kemiskinan tegar by end of 2023, tahun ni.
Okey. Adakah itu satu goal yang realistik? I think it's very realistic. Okey. Tinggal lagi kena ada political will and the right execution. Okey. It's very realistic. Okey. Saya akan bagi tahu mengapa itu realistik ya. Lepas tu mempercepatkan pelaksanaan projek sekolah yang sekolah dan klinik yang usang. Banyak sekolah-sekolah khususnya di Borneo macam Sabah, Sarawak dan juga di kawasan-kawasan pedalaman di Semenanjung, banyak yang sekolah ni dalam keadaan daif. Macam mana kita ada? These are the immediate KPI lah, sasaran. Kalau kita lihat kepada fokus polisi dia, macam tertera di situ, aktiviti penghasilan pendapatan, inisiatif pendapatan rakyat. I think kita semua tahu Menteri Ekonomi ada war-warkan bermacam-macam inisiatif pendapatan ya, Intan sebagainya. Ya, IPR. Lepas tu makanan rahmah. Ini kita kena salute almarhum Datuk Salahuddin yang banyak telah menabur bakti. Dia ucapan-ucapan beliau semua rahmah. Dan saya rasa beliau pun rahmah kepada Malaysia. Allah telah mengambil dia, tapi ialah dia telah mewar-warkan tentang makanan rahmah, payung rahmah, bermacam-macam. So these are all the immediate focus policy dan tindakan-tindakan susulan daripada apa yang jangka masa pendek tu tadi kan. Dan juga infrastruktur asas di negeri-negeri yang kurang maju, macam di kawasan utara kan, ada masalah in terms of infrastructure. Di Borneo pun ada. Borneo maknanya Sabah dan Sarawak. Jadi ini adalah dalam jangka masa pendek. Okey. Dan kalau kita lihat kepada jangka masa sederhana, dia fokus kepada pertumbuhan dan juga fokus kepada investment. I think this is pelaburan very very important. Sebab ini akan menjana apa-apa perkara yang perlu dibuat. Kalau kita lihat kerajaan dulu-dulu suka mewar-warkan projek mega, projek yang besar-besar, projek macam tu. Tapi kita tidak tahu apa yang come out of the projek-projek itu. Mungkin GDP banyak, tapi share GDP itu pergi ke rakyat tidak. Kita tak nampak benda tu. Kali ni pula Menteri Ekonomi Rafizi ni dia reverse the process. Maknanya you go grounds up, operational dulu. Lepas tu dia war-warkan. Senang je nak war-warkan 80 bilion, 120 bilion, 30 bilion. Tapi kalau tidak mempunyai perkara-perkara tindakan-tindakan yang perlu ambil untuk capai itu pun masalah juga. So dia reverse sedikit. So kalau kita lihat kepada sini macam sasaran dia kedudukan saiz ekonomi. Sekarang ni kita di rank 38, kita nak masuk kedudukan teratas 30. Ini di dunia kan. Dan keduanya kedudukan daya saing. Kalau global sekarang ni kita dalam 27 dan kita mahu in the top 12 global competitive index. Kita boleh. Kita mempunyai resources, kita mempunyai talent, kita mempunyai resources kita banyak. Alhamdulillah Allah telah memberikan banyak resources ke Malaysia. Tinggal lagi resources itu patut diguna pakai secara berhemah, berintegriti, beramanah untuk kesejahteraan semua. I think this is very critical. Madani is that. So I think kalau lihat kepada fokus pula, banyak disebut penstrukturan semula ekonomi, integrasi ekonomi, menolong startup macam SMEs, MSMEs, micro, small and medium size enterprise, PKS kan, reformasi pasaran kewangan which is very important, peralihan tenaga yang baru telah dilancarkan, pertanian. Ini saya nak sebut sedikit tentang keterjaminan makanan. Kalau kita lihat annual import bill ataupun apa yang kita bayar untuk luar negara untuk import daging 85%, tenusu 98%, cili 72%. Semua ni peratusan yang tinggi-tinggi. Yearly ataupun tahunan kita bayar 85 bilion ringgit. That's a lot of money, kan? Conceptually pun kita tak nampak, tapi 85 bilion ini daripada data Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Now, mengapa kita boleh mengatasi masalah ini dengan secara baik? Seperti Rafizi kata kan, kita mempunyai tanah yang banyak. Do you know what is our arable land? Tanah yang digunakan pakai untuk pertanian hanya 2%.
Very, very low. One of the lowest in the world. So sekarang ni kita kena increase arable land, tanah digunakan pakai untuk pertanian. Tanah kita alhamdulillah very fertile. You ambil cili punya tu, you buang mana-mana dia akan tumbuh sendiri. Tak ada masalah. Tinggal lagi kita tidak mempunyai satu struktur yang baik. So can you imagine if you stop importing 85 billion ringgit and then you start ni, dan kita mempunyai unemployment about 600,000 people bulan lepas. Dan we have underemployment. Underemployment maknanya degree ekonomi tapi basuh kereta. Okay. So 1.6 million. You campur tu 2.something billion. Orang resources dah ada dah. Di talent kita ni, orang-orang kita ni. Mengapa kita perlu import? Kan kita boleh guna pakai tanah yang lebih banyak. Kita introduce program-program yang betul-betul bermanfaat. Macam kita bagi 2-3 ekar, 1 ekar untuk seorang. Use 4IR, teknologi yang baru ni untuk agriculture. So I think these are the things that Kerajaan Madani ni sedang melakukan secara operational. Dia tak launch 50 billion, 60 billion, 80 billion, megah, gagah semua. Bukan burung gagak gagah semua. Tapi yang ini lebih operational. Betul. Dan kalau kita lihat Perdana Menteri juga sudah pun mengarahkan seperti Sam Darby, Felda dan semua ni untuk mula menanam tanaman-tanaman yang boleh kita makan dan sebagainya selain daripada getah. Absolutely. Lagi satu perkara dalam pertengahan ni gaji. Gaji ni itulah daripada mid 80s ni gaji ni disuppress sungguh. Betul. Gaji tu rendah kan 2,000, 1,500 baru ni pun baru gaji minimum naik. Okey. Datuk, kita nak bercerita lebih panjang tentang gaji yang tak naik-naik sejak 20 tahun ini. Tapi semuanya selepas ini. Kita kembali selepas ini. Masih lagi bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia dan membincangkan tentang memperkasa ekonomi madani. Dan kita nak bercakap tentang gaji. Kalau kita boleh fikirkan bahawa gaji di Malaysia ini, kalau kita tengok 20 tahun ke belakang, gaji tak seiring dengan kenaikan harga kos barang, kos hidup dan sebagainya. Dan kalau kita lihat juga gaji yang rendah ini bukan sahaja mengurangkan kebolehan power untuk kita berbelanja, tetapi bila gaji rendah ini kita tak dapat menghasilkan talent-talent pekerja yang berbakat tinggi yang menggunakan inovasi, teknologi tinggi dan sebagainya. Dan satu data yang baru sahaja dikeluarkan ialah 50% daripada kita gajinya adalah pada RM2,600. RM2,600 ni Pasha, RM20 je ekstra daripada garis kemiskinan yang telah pun kita keluarkan, iaitu RM2,580. Dan bercakap tentang gaji ini, kita nak tanya Datuk Rais sendiri, gaji di Malaysia ini macam mana? Apa yang boleh kita lakukan secara drastik? Secara historical memang kita mengambil pathway gaji rendah lah daripada dulu lagi, mid 80s kan. So lepas tu kita mempunyai polisi-polisi yang tidak menolong kenaikan gaji seperti foreign labour. Kita membawa masuk foreign labour dengan begitu senangnya dan urus takbir foreign labour ni pun banyak dipersoalkan, macam-macam case dan sebagainya. Dan because of the twin problem, satu you make sure that kita ambil pathway yang gaji rendah, kemudian you bawa masuk foreign labour. Foreign labour di Malaysia ni lebih kurang 3 juta ni yang ada dokumen. Yang tak ada dokumen tu kita tak tahu berapa. So bagi saya, I think kita perlu contohi, walaupun kita agak terlambat sedikit, tapi better late than never. Macam Korea, kita masuk, sebab itu bila Datuk Seri Anwar dengan Rafizi banyak bersebut tentang gaji progresif. Gaji minima satu, gaji progresif. Gaji minima dan gaji progresif ini pelengkap melengkapi. So that's why when you talk about you want to retain great talent yang dah pergi dah, brain drain. Masalah brain drain di Malaysia ni, one of the factor tu gaji rendah. Kalau you kerja kat sini RM5,000, RM6,000, you pergi cross the causeway, RM18,000, RM20,000, masih boleh tinggal di Johor. You enjoy the cost of living di Johor, tapi you earn in Singapore.
Siapa tak nak? And bila kita talent kita lari, our human capital is affected. Betul tak? Betul. Dan kalau kita tengok human capital kita tu daripada 62 ke kedudukan teratas 25. Itu target kita. Itu target kita. Betul. And bila seseorang tu tanya, boleh? Boleh. Kita ada lebih kurang 500,000 rakyat Malaysia yang telah berhijrah, bekerja di luar negara yang umurnya 25 tahun ke atas dengan kompetensi yang bagus. Kalau kita buat penstrukturan ekonomi semula secara holistik, including gaji, there is, if I'm given a choice bekerja di New Zealand and stay away from teh tarik, Maggi goreng dan semuanya, dan keluarga-keluarga sahabat handai saya yang boleh bercakap tentang bagaimana baiknya Liverpool bermain every Saturday kan. So all this thing ni, saya akan balik sini. Kan? Jadi sebab tu when you touch the nerve lah, jangan kita bagi subsidy mentality. Kalau kita keep on macam tu, it's not going to cover. Kita perlu memperkasakan rakyat secara yang betul, secara yang sustainable. Subsidy is not sustainable. Sebab itu mencapai kedudukan teratas 25 ni within 20 is not impossible. Kan? It's not impossible. Wanita labor force. You are among the 53% that is in the labor force. Kita nak naikkan kepada 60%. Sebab this is a woman empowerment. Tapi bekerja untuk wanita tak semestinya pergi ke office. Nowadays, work from home, macam-macam cara dia kan. Dan agihan pendapatan buruh. Sekarang ni 32-35%. Tapi kita nak sasaran yang ekonomi madani adalah 45%. What does that mean? That means your disposable income akan naik. Bila your disposable income, your quality kehidupan naik. Dan sebagainya. So these are important. Kalau kita tengok kepada fokus in terms of policy dia, reformasi pasaran buruh, gaji minima, gaji progresif, persekitaran kerja, polisi buruh asing. I think this foreign labor thing, somebody have to sit down and solve the problem once for all. Sebab banyak isu tentang this foreign labor ni. Datuk, kalau bercakap tentang foreign labor lah kan, mungkin ini antara usaha yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, back in history, untuk menarik foreign direct investment kerana kita boleh offer low wages, cheap labor dan sebagainya. Dengan ekonomi madani ini, macam mana kita nak imbangkan keadaan ini? Mungkin in the future akan mengurangkan kita punya kebergantungan kita pada foreign labor, ataupun mungkin totally tidak memerlukan foreign labor lagi. I think I like the word that you use, balance. Quran pun kata apa? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Wasatiyah. You want to be moderate, you want to be balanced. I think kebergantungan terhadap foreign labor is a bad policy. I think this is true. Kalau kita lihat kepada Korea Selatan, mungkin dia bersusah-susah dulu, tapi sekarang bersenang-senang, kan? So sebab tu kita kena review foreign labor policy. Dari segi apa? Dari segi mengapa mereka dibawa masuk sini bila kita ada banyak yang underemployed, youth, youth yang saya mungkin tak youth lagi lah. Yang tapi kuat dan bertenaga. yang youth ni yang underemployed. Mengapa mereka tidak diberi ni? Kalau katakan dirty, difficult apa semua tu, tak betul. Kalau pertanian, saya bagi contoh. Cili, penanaman cili kan. Kalau 1 ekar dalam masa 3,5 bulan, you can earn up to RM32,000 kalau menggunakan 4IR, teknologi 4IR, which is not very expensive. Itu pun develop di Malaysia juga. So mengapa kita tidak make agriculture sexy again? Tarik youth. Dulu orang-orang macam saya lah tua akan buat pertanian. Tapi kita nak bawa yang youth ni, yang banyak tak bekerja ni, yang underemployed ni, bawa hantar makanan apa sebagainya, kurang tak ada career, tak ada apa. Pertanian massive career. Mengapa kita tidak boleh? Sebab itu kerajaan madani ini mengambil perkara-perkara begini sebagai pokok, sebagai asas untuk membina semula ekonomi. I think these are important thing. Bantuan kepada kumpulan terpinggir, reformasi pendidikan, reformasi kemudahan asas dan rumah mampu milik. Jangan mampu tengok aja. Kita mahu empowerment tu dibolehkan supaya semua dapat dapat beli rumah dan duduk di rumah. I think these are very
doable objective. Very doable objective. Jangan fikir kita perkara ini mustahil. Tak ada yang mustahil. Tinggal lagi perkara-perkara ini boleh dibuat so long tak ada gangguan. This is very important. Okey. Baik. Doktor, kita juga nak bercakap tentang bagaimana kedudukan keuangan negara kita yang kita tahu agak rendah dan hutang kita yang tinggi, dan bagaimana kita nak mengatasi masalah-masalah ini supaya ia tidak menjadi halangan untuk kita menjayakan ekonomi madani ini. Kalau kita lihat dalam jangka pertengahan, salah satu matlamat ataupun challenges of economy kan adalah reformasi fiskal. Okey. Kan? Maknanya kita mempunyai hutang besar, ya, 1.5 trilion, lebih kurang 60% daripada GDP. Di masalah ni nak bayar balik. Kalau kita ambil hutang 10,000 pun kita fikir, oh ini 1.5 trilion ringgit. Sebab apa kita jadi macam tu sangat? This is the problem of the economy of the past, kan? Okay. Urus tadbir, apa semua tu. Pakej rancangan tu bagus, tapi kita jangan merangsang benda yang salah. Okay. Kita kena merangsang benda yang betul. Okay. Kalau merangsang benda yang salah, dia punya outcome pun akan macam ni lah, 1.5 trilion ringgit. You see, when kita ambil hutang, dan hutang tu kita pakai hutang tu untuk investment ataupun you employ productive economy, dan return daripada productive economy ini jauh lebih banyak daripada hutang dan dapat servis interest tu, dan tak apa. Okay. Tapi masalahnya kita ambil hutang, kita pergi beli beg Hermes, beg itu, there's a problem lah. Okay. So we need to be very mindful. Kita kena belanja berhemat. Kita dalam Islam pun telah dianjurkan jangan membazir, kan? Innamal mubazinu wa ikhwanul syaitan. Dalam ayat Quran ni, bukan ayat Rais Hussein ni. So we be very very mindful. Dan benda-benda semua tu dah ada dah. Tinggal lagi kita tak buat. Jadi sasaran untuk managing deficit fiskal ni sekarang ni lebih kurang 5%. Kita nak bawa ekonomi madani ni, nak bawa kepada 3% atau lower. Dalam jangka masa 10 tahun. Sebab dia tak boleh 1 tahun, 2 tahun. Sebab hutang ni, kita kena bayar hutang. Bila kita ambil hutang, kita kena bayar. Kalau kita tak bayar, masalah. Nanti our rating will be affected, ringgit will be affected, macam-macam. So, bagaimana kita nak buat ni? Mekanisme subsidi yang efisien dan tersasar. Kalau orang BMW pun boleh dapat subsidi minyak, tak adil lah, kan? So, we need to be very... Sebab tu, there has to be some recalibration dalam ekonomi madani ini. Lalu kalau kita lihat kepada reformasi tadbir urus, which you talk about quite a bit about corruption, leakages, kan? The accountability, prestasi dan ketelusan. Kita sekarang ni CPI, Corruption Perception Index ni, kita 47. Very 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 not good for us. Kita sasaran yang ekonomi madani 25 teratas. Singapura very very high. All the Scandinavian countries semua very high. Mengapa kita tercorok begini? Sebab kita belanja ikut suka hati kita lah. That's the problem. Bukan kita yang diberi amanah tu yang belanja suka hati. Tak boleh macam tu. Sebab tu belanja berhemat tu very important, ya. Okay. Dan fokus polisi dia select committee dekat parlimen, memperkasa Whistleblower Act. Okay. Dan juga kebebasan media. Media ni memainkan peranan yang cukup besar. You all ni is the fourth estate in the democracy, you know. You need to speak the truth. Don't worry too much about your boss. You need to speak the truth. You need to represent the truth untuk rakyat, untuk negara. I think this is important. Kebebasan media ni also comes with accountability lah. Jangan you pergi fitnah sana sini lah. This is the problem. Kalau kita lihat suhu pilihan raya negeri baru ni, astagfirullahalazim. Senang aja cakap macam-macam, kan? Masuk TikTok, oh my god. Saya pun terkejut juga. Saya bukan terperanjat beruk, terperanjat gorila. Okey, Datuk. Sebelum kita mengakhiri sesi kita ini, mungkin sedikit saja, Datuk, daripada Datuk, kesimpulan daripada ekonomi ini. Mampukah kita jadi seperti Korea Selatan? Kita mampu, insyaAllah. Kita mempunyai talent yang bagus. Kita punya resources yang bagus. Alhamdulillah kita mempunyai kepimpinan yang bagus sekarang. Tinggal lagi kepimpinan ni ada dua macam. Satu, pentadbiran.
satu lagi pembangkang. Pentadbiran kena play dia punya role well, dan pembangkang pun mempunyai role yang besar dalam memberi bangkangan-bangkangan yang konstruktif, kritisism yang konstruktif, bagi alternatif. Dan kalau kita boleh begitu, insya-Allah dalam jangka masa 5 hingga 8 tahun kita boleh kejar Korea Selatan. Dan satu mesej saya nak bagi kepada semua, pilihan raya ini sudah habis. Dah habis dah. For the next 4 years, federal dengan 5 years, state ni tak ada election dah. So stop politicking. Kan? Sekarang ni masa untuk bekerja. Roll up your sleeve. Saya tak ada sleeve, tapi roll up your sleeve. And kerja. Untuk siapa? Bukan untuk aku, keluarga aku dan kroni aku, tapi untuk agama, bangsa dan negara. I think this is very important. Okey, terima kasih Datuk Wira Dr. Rais Husin atas perkongsian itu tadi, dan kita nak berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Dengarlah sayang, ku dendang lagu-lagu yang baru buat hidupku, kawasan indah, cantik berseri, hargailah selalu. Keringatmu membasahi pipimu, cantik-cantik kawasanku, engkau hidupku, lupakanlah sementara lelahmu ini. Jangan lupa, dengarlah sayang, engkau hero yang tak didendang. Keringatmu teringat-ingat, akan ku kenang setiap saat. Berikan aku sesuatu yang engkau mampu, ku berikanmu apa yang aku mau. Ku takkan pergi, akan tetap di sini walaupun kabur semua pandanganku. Okey, itu dia tadi sedikit sedutan daripada video muzik hari ini bersama kami. Tadi kita dah bincang yang berat-berat mengenai ekonomi dan sebagainya. Hujung-hujung ni kita nak relax sikit. Santai-santai. Okey, bersama kita adalah Faisal Saad. Selamat datang. Terima kasih kerana bersama kami. Selamat pagi. Apa khabar Malaysia? Apa khabar Faisal? Sihat ke? Saya alhamdulillah. Okey, so hari ini kita nak bercakap mengenai single terbaru. Ya, Betul? Okey, single terbaru. Single terbaru. Okey. Ceritakan mengenai single terbaru tu. Okey, single terbaru saya yang kedua bertajuk Peluang, komposer oleh Aryan Petrol Band, lyricist oleh Narnia. Lagu ini telah menjadi runut bunyi untuk drama Peluang sempena Hari Autism di TV2, RTM hari itu. So lagu ini berkisahkan tentang macam mana kita tentang perih dan jerihnya seseorang kanak-kanak autism, dia nak mencapai apa yang dia nak. So dari sini kita boleh tengok sebenarnya kita tak boleh tengok kekurangan seseorang, kita tengok apa yang dia ada, dia cuba tonjolkan. Okey, sebelum merakam lagu ini, adakah memang Faisal nak lagu ini berkonsepkan ini, atau memang okey Faisal, this is lagu sesuai untuk Hari Autism, so macam mana? Okey, actually sebenarnya kalau tengok dah dua lagu saya, dua-dua ni tak ada berkaitan cinta. So selalunya penyanyi baru mesti akan benda yang sama kan, orang akan keluarkan about cinta. So this time saya more tu lari sikit daripada about cinta. Kita keluarkan lagu yang berunsurkan motivation. Okey. So yang saya cuba lari sikit, iaitu perbezaan kita dengan penyanyi-penyanyi yang barulah kita cuba keluarkan. So kebetulan pula producer drama ni dia tanyalah, okey boleh tak penyanyi ini
untuk create satu lagu yang berkaitan motivation. So dia bagilah sinopsis cerita tentang lagu peluang, tentang drama peluang ni. So kita orang pun dapat idea daripada situ, dan komposer dan lyricist bekerjasama, and then saya tengok lagu dia, so terus jadi lagu peluang ni. Okey, so lagu ni memang diciptakan ataupun dihasilkan khas untuk drama pendek ni. Ya betul. Memang special lagu ni kita buat custom untuk drama ni. Okey, tadi ada cakap apa ni, selalunya kalau penyanyi-penyanyi baru ni memang selalu buat lagu-lagu berkisahkan cinta. Tapi untuk Faisal tidak. Kenapa mengambil jalan ataupun memang strategi ke, tak nak buat lagu cinta ke, macam mana? Okey, sekarang ni orang Malaysia kita suka healing. jadi that's why saya memilih untuk lagu-lagu yang bersukan motivation. Tapi saya tak menafikanlah untuk the next single mungkin kita akan keluarkan juga lagu-lagu berunsur cinta kan, sebab itu tak lari daripada kehidupan seharian kita. Jadi buat masa sekarang dua lagu tu itulah berkaitan motivation lah, saksi dengan peluang. So the next insya-Allah. Okey. Bercerita tentang the next ini, apa yang ingin dicuba dalam bidang industri ini selain daripada menyanyi? Okey, saya pernah mencuburi bidang hosting dan juga lakonan juga. Saya starting dengan teater dulu zaman kanak-kanak saya. Tapi passion saya more tu menyanyi lah. Tapi yang paling teringin saya nak adalah watak berat untuk lakonan. Watak bagaimana? Saya suka watak psycho. Dia dah bagi dia punya casting sikit. Okey, so kalau ada pengarah-pengarah di luar sana, Faisal Saab boleh panggil untuk audition. Antara ialah sebab dia bermula daripada umur yang sangat muda. Jadi macam mana memilih jalan antara nyanyian, lakonan? Sebab kadang-kadang sesetengah orang bila nak memasuki industri seni ni, dia rasa dia nak buat semua. Dia nak cuba ni lah, nak cuba tu lah, semua dia nak buatkan. Jadi untuk Faisal sendiri, bagaimana Faisal memilih ataupun memang cenderung ke arah nyanyian ataupun macam mana? Kalau macam saya kan, saya tak ada ambil semua dalam satu masa. Saya akan suka bagikan, contoh kita fokus untuk drama. Kita ambil drama je untuk bulan ni. Kalau kita fokus teater, so 2 bulan tu saya fokus teater je. Saya tak akan ambil benda lain sebab saya tak nak benda tu, sebab saya pentingkan kualiti. Jadi kalau macam show nyanyian, dalam minggu ni aku ada nyanyian, so aku tak akan ambil benda lain. Fokus nyanyian je kat studio je. So macam itulah saya bagikan masa saya, sebab industri kita ni tak besar mana kan. So untuk survive tu kita cuba untuk mahir dalam semua bidang. Tapi yang the first one yang saya letakkan is menyanyi lah. Itu yang saya punya passion lah. So selain menyanyi, apa yang aktiviti Faisal? Selain menyanyi, saya suka pergi gym. Saya suka bersukan and swimming. Kenapa tak jadi atlet? Pendedahan tu zaman kecil tak ada sebab saya sibuk nak jadi artis kan zaman tu. Jadi pendedahan tu dalam bidang atlet tu tak ada daripada saya punya zaman-zaman kecil saya lah. Mana tahu ada bakat kan. Kami family motor macam seni lah macam tu. Okey, so peluang kan? Mungkin peluang tak ada, tapi awak dah wujudkan satu peluang. Okey, dan bercakap tentang peluang ini, bagaimana dengan proses promosi dan sebagainya? Okey, so far alhamdulillah lagu ni dah dirilis 3 ke 4 bulan yang lalu. Jadi dia punya peluang untuk buat promo tu banyak juga. And insyaAllah akan ada lebih banyak lagi. Setiap tempoh satu lagu tu lebih kurang dalam half years kan. Jadi so far smooth alhamdulillah lah. Kalau lah respon peminat pula. Peminat macam mana? Respon peminat daripada lagu pertama dengan lagu kedua ni. So far kebanyakan orang lagi suka lagu peluang. Lagu kedua ni sebab dia lebih kepada modern and pop yang lebih ringan lah. Macam lagu pertama tu dia berat sebab dia berkisahkan tentang pandemik COVID kan. Mungkin orang benda tu orang stigma orang dia orang dah tak nak dah benda tu. Jadi the next single peluang ni alhamdulillah saya dapat feedback yang sangat-sangat baik. Kalau kita tengok video music ni pun dia punya it's very artistic. Mungkin boleh ceritakan sedikit proses orang kata ayo ni kenapa? Proses shooting music video ni macam mana dapat inspirasi jalan cerita video music ni? Okey, sebenarnya ni daripada production saya sendiri, Wamo NSG, label record saya, dan juga Aryan Petrol Band, Aryan Music Production. Diorang yang punya idea ni lah. Kita orang record dekat Pantai Remis. Pantai Remis Selangor ke Perak? Selangor. Okey. Memang kalau tengok kan memang nampak cerdok kan, sebenarnya tempat panas dan kena jemur lah kat situ. Itulah cabaran dia. And then kita akan masuk, diorang masukkan sedikit
scene yang dalam drama Peluang tu lah. Itulah see. bukan kanak-kanak yang mengalami autism tu macam mana perjeri dia. Dia tinggal ngatuk dia. So bila dah besar orang pandang rendah dengan kebolehan dia. Bila dah besar dia berjaya. Itulah kebolehan orang autism ni sebenarnya. So kita jangan pandang rendahkan dia orang. Sebenarnya jangan Saya bermemang cakap pasal dia orang ni sebab dia ada kebolehan yang bagus lah sebenarnya. Kenapa autism ini begitu dekat dengan jiwa Faisal? Sebab saya ada kawan yang saudara mara dia orang memang autism, tapi kita tengok dia macam tu dalam dunia dia, tapi sebenarnya dia berkebolehan yang kita tak ada sebenarnya. Jadi kita tak boleh pandang rendah lah dengan orang yang ada kekurangan ni, sebab dia orang pun ada kebolehan yang kita orang biasa tak ada. Wow. Okey, sudah mesej yang mesej yang mendalam yang kita nak sampaikan sebenarnya sebenarnya satu mesej yang sangat penting juga untuk kita sampaikan kepada awareness orang. Betul, untuk create awareness pada orang ramai. Sekarang ni nak cerita tentang perjalanan kerjaya seni Faisal sendiri. Mungkin dari segi genre muzik yang diminati, mungkin ada apa-apa benda baru yang nak di-explore macam mana? Okey, kalau dalam bidang muzik, saya sebenarnya memang minat genre pop dance. Saya suka menari. So mungkin the next single saya target nak keluarkan satu lagu yang berunsurkan pop dance yang memang heavy dance punya. And kita tengoklah macam mana. InsyaAllah. Bernama adalah tempat yang saya akan promo. Terima kasih. Okey, sekiranya lah diberi peluang nak duet dengan siapa? Okey. Dalam negara. Saya sangat-sangat berminat kalau artis legend, saya nak berduet dengan Misha Omar. Okey. Kalau artis baru BBNU ni, saya teringin nak berduet dengan Iman Troy. Okey. Menarik. Lagu macam mana tu yang nak berduet dengan Iman Troy? Kalau Iman Troy, saya nak lagu-lagu catchy lah. Lagu-lagu style TikTok punya macam tu lah. Kalau Misha Omar, of course ballad song lah, macam Hafiz Su'eb macam tu kan. So itulah saya punya impian. Hai. Dia kisah Betul-betul pandai mengambil peluang. Peluang. Okey, dah bercakap tentang peluang ni kan. Okey. Apa peluang yang Faisal harapkan dapat diberikan kepada lagu Peluang ini? Okey, saya harap tak banyak. Saya harap diberikan peluang untuk diterima dalam industri. Okay. Sebab saya nak tembus industri dengan at least satu lagu kita diberi perhatian lah, macam orang bagi kenal kita. Sebab sekarang ni saya masih lagi struggle, kita nak sebablah sekarang ni BBNU terlalu ramai kan. So kita macam mana kita nak tonjolkan diri kita, itu perbezaan kita dengan BBNU yang lain. So saya harap diberikan peluang lah oleh peminat industri muzik. InsyaAllah. Okey, dah alang-alang Faisal ada kat sini kan, kita nak juga dengar sikit. Sikit je, tapi jangan sikit sangatlah. Berikan aku sesuatu yang engkau mampu, ku buktikanmu apa yang aku mau. Itu dia. Saya bagi serak-serak lagi. Masih sedap. Baik. Itu saja masa yang kita ada. Mungkin Faisal nak war-warkan media sosial Faisal supaya lebih dikenali. Okey, kalau nak follow saya dekat IG boleh follow FAYSAL .SAAD Faisal Saad, dan juga TikTok saya Faisal Mat Saad FAYSAL MD SAAD. Boleh follow everything, semua career seni saya punya tentang perkembangan seni lah, boleh follow dekat situ. Dan lagu-lagu juga semua ada di platform digital platform semua dah ada. Alright. Download je. Okey. Terima kasih Faisal atas kesudian bersama dengan kami, dan juga itu pengakhiran kepada episod Apa Khabar Malaysia hari ini, dan semoga apa sahaja yang kami kongsikan kepada anda hari ini memberi satu manfaat kepada anda semua. Dan jangan lupa untuk kongsikan ucapan bersempena dengan Hari Kebangsaan 2023 ke alamat email kami akmperdamatv@gmail.com. Cepat-cepat hantar, mana tahu ini peluang anda untuk kami siarkan ucapan anda di Perdana TV, khususnya Apa Khabar Malaysia. Okey, apa-apa pun terima kasih kerana setia bersama kami. Jaga diri, jaga kesihatan semua. Kita akan jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Bye.
pagi hari, terus bangkit yakin berdiri.